Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imam Andi dalam siri ketiga kupasan nasihat-nasihat berdasarkan buku Sahaja Aku Menjadi Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah pagi ini kita masih lagi diberikan syukur, diberikan kesempatan. Kita kena syukur kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun pada pagi ini, untuk kita kembali memperbaiki hidup kita ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mengupaskan nasihat imam yang ketiga daripada buku yang saya tulis sendiri, Sahaja Aku Menjadi Imam. Jadi kepada tuan-tuan, perempuan yang ada punyai buku, adik kakak, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang yang ada buku ini, boleh buka muka surat 33 untuk kita kupaskan sedikit berkaitan dengan nasihat imam yang ketiga ini, insyaAllah. Nasihat imam yang ketiga ini sebenarnya saya nukilkan dalam buku ini khusus buat anak-anak muda yang sedang dalam proses untuk mengenal apa itu cinta, dalam proses mengenal apa itu rasa sayang, dalam proses mengenal apa itu rasa suka terhadap orang lain. Dan nasihat ini saya datangkan dengan satu hadis Nabi SAW yang mana kita sangat gemar ataupun sangat selalu mendengarnya, iaitu berkaitan dengan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tunkahul mar'ah li arba' limaliha wa lihasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfar bidzatid din taribat siadak. Yang maksudnya Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita itu dinikahi kerana 4 perkara, iaitu kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya dan kerana agamanya. Maka hendaklah kamu mengutamakan yang beragama, nescaya kamu bahagia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cinta ialah lumrah bagi setiap manusia. Saya yakin tidak kira siapa pun anda, sekiranya anda pernah merasai masa muda, pasti akan ada jauh daripada sudut hati ni ada rasa suka pada seseorang, ada rasa sayang pada seseorang, ada rasa cinta pada seseorang. Tidak kiralah dia tu anak sekolah rendah ke, anak sekolah menengah ke, anak-anak universiti ke, ataupun siapa saja yang dah bekerja pun pasti akan merasai perasaan ini kerana ia lumrah dalam hati setiap manusia. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia ini dengan perasaan kasih dan sayang kepada seseorang ataupun sesuatu benda. Dan perasaan kita kepada manusia adalah satu lumrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang perlu kita berikan perhatian adalah bagaimana kita memandu perasaan cinta dan suka kepada orang lain tersebut dengan panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita tahu, yang kita selalu dengar, bahawa para asatizah kita selalu mengingatkan kita supaya kita jangan menghampiri zina. La taqrabuz zina, janganlah kamu menghampiri zina. Ini adalah ada orang yang selalu mengaitkan cinta dengan zina. Bagi saya ini satu pandangan yang tidak tepat. Kerana apa? Kerana cinta adalah satu lumrah yang berada dalam hati manusia. Tinggal lagi cinta tersebut kita pandu ke arah jalan kebenaran atau kita pandu ke arah jalan kesesatan. Sekiranya cinta tersebut dipandu ke arah jalan yang diredai Allah, maka insya-Allah kita akan dapat pahala. Tapi sekiranya kita pandu kecintaan, rasa cinta, rasa suka, rasa sayang pada seseorang itu pada jalan yang tidak diredai Allah, malah dimurkainya, maka kita semua akan mendapat dosa dari apa yang kita lakukan tersebut. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, suka saya memetik kata-kata Ustaz Hilal Ashraf dalam bukunya Sebelum Aku Bernikah Berusaha Mencapai Mampu. Kata Ustaz Hilal, sekiranya benar cinta, mestilah hendak bersama ke syurga.
Apa-apa yang membawa ke neraka itu bukan cinta namanya. Makna kata apa dia? Kalau kita benar-benar suka pada seseorang, kalau kita benar-benar sayang pada seseorang, kalau kita benar-benar rasa, oh aku jatuh cinta, ataupun oh aku bangun cinta, kita kena pandu cinta tersebut. Kalau kita kena sayang orang tersebut dengan membawanya ke syurga, bukan membawanya ke neraka. Apa maksudnya? Sekiranya seseorang itu bercinta antara satu sama lain, saya nak tanyalah kepada anak-anak muda sekarang ni, adakah kita ni nak pandu cinta kita ni ke syurga atau ke neraka? Saya kira semua jawapannya ke syurga, bukan? Tapi kalau kita betul kita nak bawa cinta kita ini ke syurga, kita kena cuba kawal diri kita dan pasangan kita tersebut. Saya walaupun perkara ini perkara yang tidak dibenarkan dalam agama, tetapi lumrah di universiti. Saya lihat rakan-rakan saya lihat ataupun lihat bagaimana anak-anak di sekolah-sekolah menengah dulu ada perasaan cinta, ada ataupun istilah couple tersebut. Ini walaupun ia tidak dibenarkan dalam agama, tapi kita kena pandu, kita kena faham berkaitan dengan perkara ini. Kalau betul-betul kita cinta pada dia, kita kena bawa dia ke syurga, bukan bawa dia ke neraka. Kalau kita betul nak bawa dia ke syurga, kita kena jauhkan diri kita daripada aspek-aspek perzinaan ataupun unsur-unsur perzinaan yang berlaku dalam percintaan tersebut. Apa antaranya? Yang saya sebutkan dalam buku ni adalah keluar berdua-duaan, bagaimana ramainya orang. Hatta di televisyen pun, di drama-drama pun dipertontonkan kepada halayak. Dibiarkan perkara ini satu perkara yang lumrah dalam kehidupan. Keluar berdua, dating antara satu sama lain, ini satu perkara yang tidak baik yang dilakukan sebelum kita mengucap, sebelum kita melafazkan aku terima nikahnya tersebut. Apa lain melafazkan kata-kata indah yang berlebih-lebihan, nak lafaz kata sayang, kan, cinta, baby, ini semua perkara yang tidak baik sebenarnya. Hatta saya pun, hatta dah nak nikah pun, saya masih lagi menggunakan bahasa kau dan aku dengan isteri saya ketika itu. Tapi oleh kerana ditegur oleh mak saya, jadi akhirnya kami bertukarlah. Ketika mana nak kahwin tu barulah saya gunakan saya dan awak dengan isteri. Tapi nak katanya di sini bahawa jangan kita gunakan lafaz kata-kata yang indah ini sebelum kita berkahwin dengan pasangan kita. Apa lain berhabisan duit untuk pasangan yang belum halal? Ada yang sanggup berhabisan beribu ringgit beli barang itu ini, belikan handphone, belikan jam tangan, belikan beg yang mahal-mahal, semata-mata untuk pasangan. Sedangkan perkara tersebut belum lagi tentu mereka ini akan bersama sampailah ke syurga. Apa lain? Berpegangan tangan, tidak berhenti berhubung setiap masa 24 jam. Berhubung WhatsApp, kejap Facebook, kejap email, kejap Instagram dan sebagainya, tak berhenti berhubungan. Hatta benda lain pun diabaikan, hatta hubungan dengan mak ayah pun diabaikan. Ini satu perkara yang tidak patut kita lakukan. Sebab itu kalau benar-benar kita jatuh cinta, perlu kita ingat, pandu rasa cinta tersebut menuju ke syurga, bukan pandu rasa tersebut menuju ke neraka. Persoalannya kita tanya diri kita sendiri, kepada anak-anak muda, adik-adik yang di luar sana yang menonton video saya pada hari ini. Cuba tanya, andai katalah kita ada perasaan cinta kepada seseorang, ataupun adik-adik dah berkapul pun, kan? Cuba tanya diri, adakah aku bawa cinta aku ni ke syurga atau aku bawa cinta ni ke neraka? Kita kena fikirkan berkaitan dengan perkara ini. Sebab apa? Sebab kita kena, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kita kena mengutamakan yang beragama. Kena mengutamakan yang beragama. InsyaAllah bila kita mengutamakan yang beragama, dia akan bahagia bersama ketika mana berkahwin dan berumah tangga nanti. Tapi maksud beragama tersebut bukan sekadar, oh dia ni ustaz, dia ni ustazah, dia ni pakai tudung labuh, dia ni pakai serban, maka cintanya tu cinta Islamik. Boleh WhatsApp sama-sama, bergurau sama-sama, ataupun bervideo call sama sebelum kahwin ni, kan? Ini perkara yang tak betul sebenarnya. Cinta yang betul-betul dengan agama adalah cinta yang menjaga batas. Sebelum kahwin, jaga batas. Tidak keluar berdua-duaan. Tidak WhatsApp berlebih-lebihan. Tidak 24 jam hanya dengan pasangan kita. Ini satu perkara yang tidak patut. Saya sukalah untuk mencadangkan kepada adik-adik
yang dirahmati Allah sekalian, dua buku yang saya sangat suka. Ke mana saya mula rasa, saya ceritalah. Saya mula rasa jatuh cinta ni sejak saya tingkatan 5 lagi. Tingkatan 5 ni ada kata, "Alah ustaz ni pernah bercinta ke?" Ha, saya nak ceritakan tu tak adalah nak cerita kat sini. Tapi cuma saya nak cakap saya pernah rasa cinta tersebut, rasa suka pada seseorang bermula daripada tingkatan 5. Daripada tingkatan 5 sehinggalah masuk ke tingkatan 6, sehinggalah masuk ke universiti. Setiap perjalanan tu ada kisah-kisah duka dan manisnya. Kan? Tapi nak kata sepanjang tempoh-tempoh tersebut saya ada 2 buku berkaitan dengan percintaan yang saya sangat sarankan kepada adik-adik baca buku ni. Kalau betul-betul adik-adik suka, saya rasa mustahil lah. Kalau dah tingkatan 6 tu mesti kalau dah tingkatan tu biasanya mesti akan ada suka pada seorang. Tapi kalau betul-betul suka, saya cadangkan baca buku ini untuk kita refresh minda kita. Refresh hati kita bagaimana kita nak pandu cinta ini menuju ke syurga ataupun menuju ke neraka. Buku pertama yang saya bagi dalam yang saya cadangkan dalam buku saya ini adalah pertama buku Pemilik Cintaku Setelah Allah dan Rasul. Buku ni saya baca ketika mana tingkatan 6. Lama dah buku ni. Karangan Ustazah Fatimah Syarhah. Sangat baik buku ni untuk kita ambil pedoman supaya bila kita rasa cinta pada seorang, kita kawal diri kita, kawal pasangan kita ataupun kawal orang yang kita suka tersebut menuju ke syurga, bukan menuju ke neraka. Buku yang kedua adalah Sebelum Aku Bernikah. Kalau tuan-tuan boleh, kalau adik kakak boleh tengok ni, Sebelum Aku Bernikah, ini buku yang kedua lah. Sebelum Aku Bernikah, karya Ustaz Hilal Ashraf. Sebelum Aku Bernikah, Berusaha Mencapai Mampu. Ini pun banyak tips yang saya peroleh daripada buku ni. Buku ni saya baca ketika saya di USIM. Awal-awal tahun di USIM tu saya baca buku ni, banyak perkara yang sangat memberi pelajaran bagi diri saya sendiri, bagaimana untuk mempersiapkan diri saya ke arah seorang suami yang baik, ke arah seorang ayah yang baik, ke arah seorang lelaki yang betul-betul gentleman untuk bertemu dengan ayah si wanita, untuk melafazkan kata-kata aku ingin pinang anakmu. Macam itulah maksudnya. Tapi saya tak cakap macam itulah. Cuma nanti kisah ni saya akan cerita pada siri nasihat yang akan datang berkaitan dengan ibu dan ayah. Cuma perkara yang penting yang saya ingatkan, sebab apa? Sebab saya lihat, saya risau melihat anak-anak muda sekarang ni, couple sana sini, kemudian tak berkahwin. Ramai daripada rakan-rakan saya di universiti dulu berkapal, berpasang-pasangan, tapi akhirnya last sekali kahwin dengan orang lain. Sebab itu adik-adik, terutama sekolah menengah yang ada kat universiti ni, kena check balik. Bila mana kita berpasangan ni, betul ke kita nak bawa pasangan kita ni ke syurga? Ke hanya sekadar suka-suka? Kalau sekadar suka-suka ni, stoplah dulu. Sebab apa saya dapat lihat bagaimana, sebab saya dulu ketua batch, jadi kita dapat melihat antara result-result rakan-rakan kita yang bercinta ni, ketika mana rakan-rakan kita yang bercintanya, kebanyakannya result-result mereka ni akan terganggu. Ada kalanya seorang yang pandai tapi bila bercinta resultnya akan drop. Sebab apa? Sebab dia tak fokus pada pelajaran tapi fokus pada cinta yang mengganggu hidupnya. Kita kena sedar bahawa cinta ni sepatutnya menguatkan semangat kita untuk memperbaiki diri kita. Bukan melemahkan semangat hanya nak menghadap 24 jam dengan wajah orang yang kita sayang tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian saya yang ringkas pada pagi ini, kita kena ajak anak-anak kita, kita kena ajak adik-adik kita, kita kena ajak kawan-kawan kita yang kita kenal ni, yang sibuk bercinta, yang sibuk berpasang-pasangan, kita kena ajak dia. Ajak dia, tanya dia, kita nak bawa cinta ni ke syurga atau kita nak bawa ke neraka. Kalau betul nak bawa cinta ke syurga, kita kena pilih berdasarkan agama dia, kena tengok bagaimana perwatakan dia, kena tengok bagaimana akhlaknya. Bukan hanya berpakaian, tetapi juga bagaimana dia menzahirkan keislaman daripada diri dia. Bukan sahaja melihat seorang itu berkopiah, tapi sibuk bercintan-cintun dengan WhatsApp, ini perkara yang tidak baik. Bukan sibuk melihat seorang itu yang bertudung labuh, tetapi tapi sibuk berpasangan sana dan sini. Ini perkara yang kita nak elakkan. Mudah-mudahan Allah menjaga diri saya, Allah menjaga diri adik-adik semua sidang penonton, zuriat keturunan penonton. Tapi apapun ala kulli hal,
sebelum kita mengecapi bagi seseorang yang dah mula rasa cinta, suka seseorang, saya nak cadangkan dua doa ni, iaitu doa yang pertama yang saya ingin cadangkan adalah doa yang inilah, doa keluarga bahagia, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini kita kena selalu ulang, ulang dan ulang. Kalau betul kita sudah ada rasa cinta pada seorang, kita kena ulang doa ni. Supaya apa? Supaya Allah kurniakan kepada kita pasangan dan zuriat yang menyejukkan mata kita. Boleh jadi kita tengah bercinta ni, kita suka tengok pasangan kita ni. Tapi bila dah berkahwin, syaitan pun datang kacau dan menyebabkan mata kita ini mula memandang perkara-perkara yang tidak baik daripada keluarga, pasangan dan anak-anak kita. Jadi kita kena banyakkan doa. Setiap kali lepas solat, doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau tuan-tuan tak hafal doa ni, boleh hafal bahasa Melayu saja. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami pasangan, kurniakan kepada kami zuriat, zuriat yang mampu untuk menyejukkan mata dan jadikan kami ini pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Jadikan kami, iaitu lelaki ataupun perempuan, sebagai pemimpin kepada keluarga kita yang bertakwa. Doa yang kedua yang ingin saya cadangkan adalah daripada doa yang satu ini, doa untuk kita menjaga solat. Maafkan saya. Doa untuk kita menjaga solat. Inilah doanya. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini pun satu doa yang baik yang perlu kita amalkan, adalah supaya Allah jadikan, ya Tuhan kami, jadikan kepada aku seorang yang menjaga solat dan keluarga aku dan zuriat keturunanku juga. Rabbana taqabbal du'a. Wahai Allah, makbulkanlah doa-doa kami ini. Jadi ini antara doa-doa, dua doa lah yang saya ingin cadangkan. Pertama tadi doa yang satu ini, keduanya doa yang berkaitan dengan kita nak ajak ataupun kita nak mohon kepada Allah zuriat yang mendapat qurratu ayun kepada diri kita. Jadi mudah-mudahan bila mana kita ada rasa cinta dalam diri kita, kita selalu mohon pada Allah, ya Allah, selain daripada doa-doa ni, kita kena doa pada Allah, ya Allah, sekiranya benar si dia itu adalah jodohku yang terbaik, maka kau tolonglah permudahkan urusan aku untuk berkahwin dengan dirinya dan bahagia dengan dirinya sampai ke syurga. Kena doa banyak-banyak. Saya nak tanya, berapa banyak kita bila kita suka pada seorang, kita berdoa, mendoakan diri kita dan doa diri dia. Sebab itu kalau kita ada suka seorang, ataupun lah paling kurang kalau ada orang yang dah terkapul sekalipun, walaupun itu tidak, saya terangkan lagi, itu tidak dibenarkan dalam agama, tapi kalau dah terlakukan tersebut, kena istighfar banyak-banyak, doa pada Allah, ya Allah, sekiranya benar dia adalah jodohku yang terbaik yang kau kirimkan kepada aku, maka permudahkanlah urusan kami berdua untuk diperjodohkan dan dikahwinkan semata-mata kerana-Mu. InsyaAllah bila kita yakin dan faham berkaitan dengan percintaan ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan diri kita ini keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semua yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.